Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah kita hari ini kita bacakan suatu hadis yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama'i min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Rawahu Baihaqi. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata akan tiba di suatu zaman ke atas manusia itu, Nabi kata la yabqa minal islam illa ismuhu. Nabi kata tidak akan tinggal kepada orang-orang Islam itu melainkan nama saja. Maksudnya tuan-tuan, Nabi SAW telah memberikan peringatan kepada kita sejak sekian lama. Jadi sampai di zaman hari ini kita boleh melihat Islam memang tinggal nama saja. Islam tinggal nama saja, macam mana orang Melayu tinggal baju Melayu saja. Orang Melayu hebat dia, tang baju Melayu ya. Orang lain tu hebatlah dengan parang terbang, kerih terbang, cerita mengarut. Tuan, ada pertolongan malaikat. Memang Allah Subhanahu wa taala dah lantik malaikat-malaikat penolong yang akan menolong agama Allah sekiranya kita berjuang di atas tiket agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal apa Nabi sebut la yabqa, tidak akan tinggal melainkan Islam itu adalah nama saja. Hari ini tuan-tuan, kita tengok ramai di kalangan umat Islam yang memang hanya tinggal nama. Nah, dia duk faham kata Islam tu hanya daripada sudut solat dia ataupun kita kata a'malil jawarih. Dia tidak melihat kepada keimanan dia, itu a'malil qulub. Dia tidak melihat kepada amalan hati dia, dia hanya melihat kepada amalan perbuatan dia saja. Tuan-tuan, contohnya kita yang duk sembahyang, kita yang melakukan ibadat puasa, zakat, haji, umrah, dan sebagainya. Jadi amalan-amalan itu ialah amalan yang tertakluk ia dengan a'malil jawarih, amalan yang berkaitan dengan amalan-amalan tubuh kita. Jadi kita lihat kepada amalan-amalan hati ini, sebab itulah Islam ni hanya tinggal nama. Nah, contohnya orang Islam ada, contoh ada satu kawan, seorang engineer. Nah, seorang engineer dalam minggu, 2 minggu lepas ke seminggu lepas, dia main di rumah saya. Dia main nak beli minyak zaitun. Duk sembang-sembang dengan dia, awak main beli minyak zaitun. Dia kata minyak nu mahal ustaz, dia kata minum minyak zaitun. Kok kalau kereta pancit ke, kereta habis minyak, dia kata boleh tolak kereta, ada tenaga. Dia kata ganti minyak zaitun dalam badan ni. Dia kata tak apa, dia kata tak apa. Kemudian dia kata ustaz tolong sampaikan ada berapa perkara. Dia kata yang saya nak kongsi. Kita pun duk tunggu, dia pun cerita. Dia kata ustaz, dia kata saya jadi engineer di sebuah kilang, dia kata lama. Kemudian kadang-kadang saya kerja di luar negara, dan saya pergi hampir seluruh negara dah, dia kata. Dan saya balik
Jadi bila kita makin tua ni, dia kata kita dah buat perubahan di kilang kita. Kita jadikan orang-orang Islam di sana ni agak Islamik. Kita buat program, kita buat macam-macam. Dan saya duduk di dalam bahagian unit tarbiyah di dalam kilang ni. Nah, ada kot lah ni no. Kuliah-kuliah dalam kilang ni. Dia kata cuma saya nak cerita satu yang menjadi masalah masyarakat kita hari ni daripada golongan-golongan wanita dan gadis-gadis ni. Yang nama dia nama Islam. Yang pakaian orang Islam, tapi akhlak dia bukan akhlak Islam. Akhlak dia bukan akhlak Islam. Bahkan mereka ini berzina ikut danas, dia kata. Dia cerita anak-anak dara, anak-anak gadis ni 70 ke 90%. 70 ke 90% anak-anak dara orang Islam ni duk suka dekat Hindu lah ni. Dekat India. Orang India hak segak-segak hak ada pangkat ni bukan hak Maulid. Hak Maulid depa tak mau dah. Depa mau hak segak-segak handsome hak ada pangkat, depa ikut puak-puak ni. Nah, berzina dan sebagainya. Dan 20% daripada 90% tu kan adalah isteri orang. Dia kata biasa, dia kata kita beritahu kepada suami dia bahawa isteri dia ni duk keluar dengan India lah, duk keluar dengan orang bukan Islam, duk berzina apa semua ni, dia dapat tangkap. Suami kata apa? Suami dia kata memang saya tahu perkara ni dan saya pun takut kalau dia minta cerai. Sebab apa? Dia yang duk support keluarga. Dan dia ni pula dia kata saya sayang kat dia. Tuan-tuan, apabila sayang kita melebihi sayang kita kepada manusia, melebihi sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka macam inilah jadi kita akan meletakkan hukum di belakang. Kita meletakkan hukum di belakang dan menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka. Sebab tu kita duk heran pasal apa Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata la yadkhulunal jannah ad-duyus. Nabi kata tidak akan masuk syurga golongan orang-orang yang dayus. Rupanya berlaku di zaman kita hari ni. Berlaku di zaman kita hari ni bahawa tengok seorang suami jadi dayus disebabkan kasih sayang dia kepada seorang isteri. Kasih sayang dia kepada bini dia, kepada isteri dia, dan dia takut jadi susah, dia takut jadi papa kedana disebabkan apa? Sebab dia sanggup menjual agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, inilah yang disebut oleh Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Orang Islam hari ni mai sembahyang, mai masjid, apa semua. Kemudian mereka-mereka ini juga melakukan maksiat. Nah, melakukan maksiat. Contohnya duk mai sembahyang, mai masjid, petang-petang kayuh basikal pakai seluar pendek. Pagi-pagi basuh kereta pakai seluar pendek. Dia kata yang ni tak apa, yang ni biasa saja. Dia kata baik daripada orang lain tak pergi masjid, tak pergi sembahyang, pakai seluar pendek, dia tak aku pakai. Tuan-tuan, itu yang kata Islam tinggal nama sahaja. Nabi sebut yang kedua, Nabi kata wala yabqa minal Quran illa rasmuhu. Nabi kata tidak akan tinggal Islam itu melainkan resam dia saja. Nah, Islam tinggal resam dia. Hak tadi Islam tinggal nama. Nah, yang terbaru tuan-tuan, kita duduk tengah kalut-kalut dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala duk hantar mai. Nah, ujian banjir yang hari ni tengok rata-rata negeri Allah berikan ujian banjir. Tapi kita kena redha dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebab itulah kita kena percaya tentang rukun iman yang disebut al-qadri khairihi wa syarrihi minallah. Nah, qada dan qadar, baik dan buruk itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam keadaan yang duk kalut macam ni, ada pihak-pihak tertentu yang nak buat lagi program Rozal Pati. Tuan-tuan tahu Rozal Pati? Nak balik lagi search internet tengok apa dia. Saya dapat cerita ni daripada orang tua-tua dulu. Cerita Rozal Pati ni satu program yang dibuat, kemudian ada nyanyian-nyanyian yang apa ni ke arah apa ni Arab ni. Kan? Ke arah pantai timur. Nah, ke arah apa? Bukan pantai timur, ke arah apa ni Timur Tengah ni. Nah, tarian-tarian ni dibuat dan kemudiannya ada orang jantan yang tukar diri jadi pondan. Dan bila tukar jadi pondan, dia ni akan pakai pakaian macam mana pakaian wanita-wanita dulu zaman jahiliah. Dan dia menari golek-golek pusing apa semua sambil menyanyikan lagu-lagu Rozal. Sebab tu dia panggil Rozal Pati. Dalam kita duduk kalut dengan bala, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala duk hantar, tapi ada lagi sekumpulan manusia yang nak buat macam tu. Kalau cerita bukan jauh, kalau saya habang tuan-tuan semua tahu, nak banner pelekat dah kot kawasan kita ni, tiba-tiba ditarik balik disebabkan ada daripada kalangan umat Islam yang duduk di bumi kepala batas ni yang ambil perhatian, yang dia ni tak take for granted, yang dia ni tak ambil ringan perkara ni, dan dia ni lawan supaya benda ni jangan dibuat, jangan dilaksanakan. Tuan-tuan, adakah benda ni tak, orang lain tak nampak? Orang yang berkewajipan ataupun orang yang wajib untuk menghalang perkara ni dia tak nampak? Adakah umat Islam ni tak tahu kata benda ni salah?
Tuan-tuan, sebab tu Nabi kata la yabqa minal Islam illa ismu Islam, tinggal nama saja. Jadi dia tak ambil kira dah perkara-perkara haram. Begitulah juga kita tengok kenuri-kenuri lah ni. Nah, kenuri kenara lah ni dia buat bentuk macam mana bentuk kenuri orang-orang Kristian. Kan dia buat dalam dewan, kemudiannya dia buat tempat di atas sana tu. Dia buat stage, dia buat di tengah-tengah, dia buat pintu gerbang, di depan dia buat pintu gerbang. Jadi ayah mai bawa anak ni, kemudian serahkan kepada suami di tengah-tengah. Dan dibawa naik. Memang dah tak buat upacara Kristian, tapi Nabi habaq dah. Nabi kata man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Memanglah dia taklah menjadi sebagai haram qat'i, tapi tuan-tuan dia nak jatuh kepada hukum kita mengikut agama lain. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Pasal apa kita duk cari benda yang tak boleh bagi apa-apa manfaat? Nah, pergi duk buat benda tu semua habis beribu-ribu ringgit. Nah, pergi duk sewa baju sampai mahal-mahal yang menyebabkan kita ni sepatutnya duit tu kita gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tengok hari ni dengan keadaan tuan-tuan, telur ni, telur. Nak beli telur lah ni, telur 4 ringgit 4 rubang, malu dah kalau kita cerita. Kalau tengok kepada dasar ekonomi baru yang dibuat tahun demi tahun, takkan orang Islam, orang Melayu ni, orang Islam, orang Melayu takkan tak reti berniaga. Takkan orang Islam, orang Melayu tak pandai pertanian, penternakan. Tapi yang jadi salah dia sebab apa? Sebab kita pergi ambil dana kemudian disalurkan kepada satu orang yang dibagi dia untuk ternak lembu 250 juta, habis gitu ya. Ni bayangkan kalau bagi kita 100 juta, takkan kita tak reti ternak. Kita ada duit, kita boleh buat. Anak saya jumpa satu orang, dia nak buat apa ni, usahakan bihun. Nah, bihun cara Islam ni. Dia pergi minta bantuan, dia pergi minta di bank nak sandang apa ni, nak tanah. Dia pergi minta kau ni, dia pergi ke agrobank, dia pergi ke tempat-tempat lain. Dia minta tapi semuanya nak cagaran. Dia kata, ustaz, saya mula nak berniaga. Dia kata, macam mana yang kita nak bantu rakyat, nak bantu orang Islam, pasal apa dia boleh bagi dan salurkan dana kepada orang yang memang telah kaya dan mampu. Ini orang Islam hari ni tuan-tuan, bila naik harga barang, apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? Sebab apa kita tak tengok contoh yang dibuat oleh Nabi SAW apabila Nabi sampai di bumi Madinah? Sampai di bumi Madinah. Di Madinah pada ketika itu perniagaan apa bentuk perniagaan dikawal oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang datang ke Madinah, mereka ini orang-orang hijrah daripada bumi Mesir, daripada tempat lain sebab dihalau Firaun. Ni, puak Yahudi ni dihalau oleh Firaun. Firaun membenci kat Yahudi, jahat Yahudi ni. Tapi bila mereka mai, kononnya mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini Abdullah bin Ubay tak dilantik jadi ketua. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik jadi ketua. Pada ketika itulah mereka marah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di bumi Madinah, dia melihat keadaan apabila orang-orang Yahudi menguasai ekonomi dan juga dan juga kawasan-kawasan di Madinah. Pada ketika itu Nabi SAW dan juga Abdurrahman bin Auf, mereka ini cari tempat untuk dibuat permulaan perniagaan, cari tempat, dan kemudian Nabi meletakkan harga yang paling rendah. Abdurrahman bin Auf meletakkan harga yang paling rendah, dan kemudian sewa tu diambil setelah perniagaan tu berkembang maju. Nampak tak? Dan kemudian orang Islam disarankan untuk beli barang daripada orang Islam sendiri. Dan orang Islam juga sentiasa kena bertakwa dalam perniagaan. Ni dak, kita orang Islam tentu bila berjaya sikit jadi sombong. Jadi sombong, jadi angkuh dengan kekayaan yang sebenarnya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Harta yang Tuhan bagi itu adalah nikmat yang Tuhan bagi sementara saja. Kita ni semua ni kalau kita mati ni habis, tinggal habis semua. Mai malaikat ni cabut nyawa kita, habis kita masuk dalam kubur. Pertama sekali kita didatangi oleh malaikat Ar-Rahman, dia tanya kita tentang amalan-amalan baik, kita pun seronok tulis. Tapi apabila dia tanya tentang amalan-amalan buruk, pada ketika itu kita tak mau tulis apa-apa, dan apa yang kita tulis itu akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala yabqa minal Quran illa rasmuhu. Dan tuan-tuan, Nabi kata tidak tinggal Islam Quran itu melainkan rasmuhu, resam saja. Jadi kita hari ini banyak baca WhatsApp, banyak baca Twitter, banyak baca blog Facebook. Jadi cuba kita kaji tengok berapa banyak masa kita habiskan dengan membaca blog-blog, membaca Twitter, membaca Facebook, membaca WhatsApp. WhatsApp paling teruk lah. WhatsApp sambil buat kereta ada, tuan-tuan tengok orang buat kereta sambil baca Quran. Oh, buat kereta sambil baca Quran ni.
Lepas tu accident. Bila accident orang tanya apa tadi ni, dia polis pun tengok, oh dia kata tadi ni saya tengok tuan ada duduk baca sesuatu ni, saya duduk baca Quran. Agak-agak polis rasa ke mana, dia kata saya kena nak saman pun tak apa ni. Dia kata saya duduk baca Quran ni bab kezaliman ni. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Tu kah polis nak saman pun dia fikirlah. Kan dia fikir, oh tadi duduk baca Quran, boleh tak lepas ni jangan baca Quran waktu mandu, dengar saja boleh. Polis mungkin akan bagi nasihat lagu tu. Ni kita duduk baca wasa, duduk tengok cerita, duduk tengok fitnah, sambil duduk bawa kereta duduk fitnah orang. Kan kita hantar satu mesej yang kita tak tahu kebenaran dia, yang kita tak tahu apa-apa, tuan-tuan send pi, kemudiannya yang menyebabkan kita ni sambil duduk bawa kereta ni dosa duduk main ni, dosa duduk tambah. Kita send pi kat kawan kita, kawan tak ada kerja apa ni, dia send pi dekat beribu-ribu orang, kita dapat dosa buta je. Kita dapat dosa buta-buta saja, dosa tu masuk main dekat kita disebabkan sambil duduk buat kereta saja kita dapat dosa, sambil tidur kita dapat dosa. Kita mau kalau boleh sambil buat kereta kita dapat pahala, sambil kita tidur kita dapat pahala. Tapi berbezanya di zaman kita hari ini, bila kita meninggalkan Al-Quran. Sebab tu Nabi SAW sebut, man ja'ala Al-Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala Al-Quran wara'a zahrih saqahu ilal nar. Nabi kata man ja'ala Al-Quran, barang siapa yang meletakkan Al-Quran di hadapan dia, Nabi kata maka Al-Quran ini qadahu ilal jannah, Quran akan pandu kita masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, kita tengok muhasabah diri kita hari ini. Apakah yang boleh membantu kita esok bila kita mati esok? Kan mati-mati kita a'maluhum, amal kita ni, amalan-amalan yang kita buat ni saja yang boleh bantu kita. Bayangkan mati dalam keadaan tak ada amalan. Ada satu orang sahabat, lepas saya kuliah di satu tempat, dia main cerita, dia kata, ustaz, saya bekas banduan, saya dulu tentera. Dia kata saya biasa, dia kata tawan camp tentera. Oh ni cerita ni semua hardcore punya geng. Dia kata lepas saya tawan camp tentera ni, tentera tak tembak saya, kawan-kawan tak tembak. Dia kata tu umur saya Allah bagi satu. Dia kata Allah bagi panjang umur. Dia kata saya tawan ni pun saya ada satu saja senjata. Depa ada banyak lagi. Bila saya fikir masa tu saya kuat lah, sebab dia tak tembak saya, rupanya dah kawan-kawan tentera ni boleh tembak, mampu dia tahu lah. Kan orang-orang tentera ni dia tahu kan. Jadi lepas tu saya ditangkap dan saya kena hukuman seumur hidup, kena penjara hukuman seumur hidup. Dalam penjara ni dia kata saya duduk dalam penjara, saya duduk fikir balik apa yang saya nak buat. Saya kosong, bab semayang kosong, puasa kosong, pahala semua saya masuk dalam tu, dalam apa ni penjara tu, dalam keadaan saya ni masuk dalam keadaan kosong, tak ada apa. Dan saya rasa seolah-olah macam Allah Subhanahu Wa Taala telah memasukkan saya ke dalam syurga. Tuan-tuan, berapa ramai orang fikir begitu. Jadi buatlah salah masuk dalam penjara, fikir macam masuk syurga. Sebab apa? Dia kata saya belajar bermula semua di sini. Kan bermula semua ni di penjara dia kata. Dan saya duduk di dalam penjara ni, saya tak fikir mungkin saya akan mati dalam penjara dah, sebab saya kena seumur hidup lagi ada hayat, lagi tu saya kena penjara. Saya duduk dalam penjara, saya mula belajar jadi muazzin. Kemudian saya dilantik menjadi JKK dalam tu. Lepas pandai jadi JKK apa semua ni, saya dilantik pula jadi imam. Jadi imam, mula jadi Bilal, lepas tu jadi imam. Dan saya belajar banyak tentang agama, tentang hukum-hukum. Sebab apa? Ramai ustaz-ustaz mai duk mengajar dan saya mendampingi para ustaz ni. Dan kemudiannya saya dibagi makan yang agak baik. Dia kata saya dilayan baik oleh warden-warden penjara. Dia kata sebab akhlak saya baik. Dan selepas pada tu tuan-tuan, nak jadi cerita, satu hari saya dapat pengampunan daripada gubernur. Setelah 17 tahun, 16 tahun saya minta tiap-tiap tahun. Tuan mula tak minta lagi lah, dia tak layak minta. 16 tahun saya minta supaya diringankan hukuman, dan saya minta kalau boleh saya ni dapat pengampunan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya keluar. Dia kata saya dapat keluar. 17 tahun saya duduk dalam penjara dan saya merasakan saya duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya duduk, kadang-kadang saya bercuci tempat orang duduk kena gantung, saya tengok. Saya bercuci tempat orang duduk kena tibai punggung. Tu hak kesalahan tibai tu. Kan? Jadi saya tengok semua kesalahan yang dibuat ni dan hukuman-hukuman yang dibuat ke atas mereka. Saya jadi insaf dan saya jadi takut dengan ancaman yang baru dibuat oleh manusia. Jadi saya duk fikir bagaimanakah keadaan kalau sekiranya esok neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada pengampunan.
kalau sekiranya kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terkeluar daripada Islam. Dan pada ketika itu saya berazam, saya tidak akan lagi kembali kepada jalan-jalan yang buruk. Setelah 17 tahun keluar, saya keluar penjara, saya tengok semua keadaan sudah berubah 17 tahun. Dan kemudiannya saya diuji dengan kehebatan, kelazatan dunia. Sedangkan seorang ulama bisa sebut inna dunya zallul ghamam. Dan seorang ulama juga bisa sebut, Imam Ghazali bisa sebut, dan siapa yang tahu tentang dunia, wa yuqalliluna minha man arafa dunya, siapa yang mengetahui tentang dunia, dia kata wa yuqalliluna minha, sikit-sikit dia akan cuba tinggalkan dunia, sebab satu hari kita akan tinggalkan dunia ni. Nah, kita ni siapa yang tahu pasal dunia, man arafa dunya wa yuqalliluna minha, siapa yang kenal, siapa yang tahu dunia tu, tiap-tiap masa dia akan cuba sikit-sikit dia akan hakis dunia di dalam diri dia. Tapi tuan-tuan, bila dia keluar daripada penjara, dia kata dia mula tengok keadaan dunia, dia mula cinta balik kepada harta dunia, dia mula seronok dengan dunia. Pergi jadi bonza. 17 tahun duduk dalam penjara, kena 20 rotan, dan dia pun bukan orang lekeh, komando, tuan. Nah, komando ni bukan logo kita. Nah, bukan logo kita. Kita ni benda orang gempar sikit nak terkencin lah. Komando dia gempar orang. Komando ni kira habis lah tuan-tuan. Kan, dia pun bukan lagu kita. Ni komando ni, orang berani. Nisbah dia 10 orang biasa, seorang dia. Kan, tu kalau dia tak ada senjata. Kalau dia ada senjata, nisbah lagi ramai. Jadi dia pun terlibat. Jadi duduk dengan geng kongsi gelap. Kemudiannya dia ni terlibat lagi. Terlibat dengan kes-kes jenayah. Terlibat lagi dengan jadi bonzo dan sebagainya, pukul orang ni, sampailah suatu hari Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada dia, yang kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dia kata setelah 17 tahun dan kemudian dia keluar 2 tahun di luar ni, dia jumpa dengan geng-geng ni, kemudian dia jadi otai, jadi gangster. Selepas 2 tahun dia duduk ni, sampai satu hari ni dia ni saja dengar lawangan azan. Dan kemudiannya dia masuk di satu masjid, dia dengar kuliah. Dia dengar kuliah yang disampaikan dan dia rasa nak memuliakan orang alim. Bak dulu ni masa dia duduk dalam penjara dulu ni, ustaz-ustaz duk main, tok guru, alim ulama duk main, dia duk muliakan depa. Dia yang tukang angkat ayat pi dia ni. Sampai bila dia masuk masjid, dia pergi jumpa salam dengan orang tu, orang pun tengok dia pelik lah. Gangster ni muka lagu tu lah, baru berubah. Gangster baru berubah ni muka, kita boleh kenal lagi. Muka depan saya ni, saya tahu tak ada gangster, kita kenal. Kan, kita kenal muka gangster tak ada langsung. Ni cerita dia baru berubah ni, orang masjid heran, siapa dia ni? Mai salam, cium tangan. Ustaz nak duduk mengajar, ustaz ni pun cengang. Tak ada siapa pernah cium tangan dia. Bini pun jarang-jarang cium tangan. Kan, dia tak apa-apa. Adalah ustaz tu kata dekat dia satu perkara. Kan la yabqa minal Islam. Cerita tentang hadis apa semua ni, akhirnya dia mai cium tangan, dia kata dia nak buat perubahan dalam diri dia. Sebenarnya dia dah ada semua benda. Nah, dia dah tahu semua perkara sebab dia dah 17 tahun duduk dalam tu. Dan dia ni boleh hafal tuan-tuan 15 juzuk hafal. Ni cerita senang juga saya. Kita pun dengar 15 juzuk test langsung. Kita bukan tak tahu. Nak tunjuk kita ustaz juga. Dia kata dah teror ni, kata saya nak test sikit lah. Dia kata tak, ustaz saja ya, saya ni. Dia dah jadi orang tawaduk. Kemudian kan, saya kata dekat dia, saya jumpa sembang dengan dia, dia kata dia cerita akhirnya dia kata dia kembali balik kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejak itulah dia kata jangan siapa-siapa duk kacau tentang Islam. Dia kata dia akan jadi orang pertama. Siapa yang duk buat leceh pasal Islam, dia akan jadi orang pertama, sebab dia tak takut, sebab dia ikut hukum, dia mati dah. Ikut hukum asal, Allah tak ampun dia dah. Dia fikir balik 17 tahun, Allah letakkan dia di dalam penjara. Dia kata adalah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada dia, yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak anugerahkan kepada orang lain. Dan kemudian dia keluar 2 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala uji dia, tapi dia tak tahan dengan ujian, dia ikut selama 2 tahun, ikut iblis, dan dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ni dia kata dia tak mau patah balik. Kemudian dia tanya ustaz, dia kata ada nasihat yang baik boleh bagi kat saya. Saya kata macam ni lah. Kan, macam ni Nabi kata dah. Nabi kata man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu', Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat dia. Jadilah orang yang tawadhu'. Tuan-tuan, kita jadi orang yang tawadhu'. Siapa pun kita, hebat mana pun kita, banyak mana ilmu kita, kita kena letakkan diri kita ni rendah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Macam kita lah, kita ni. Kita, pasal apa kita duduk depan sultan, duduk tertib.
Pasal apa kita duduk dalam mesyuarat, kita duduk tertib? Pasal apa kita pergi dalam satu majlis makan malam, dinner, kita pakai smart ni, tangan cara angkat ketiak pun dia ada sukatan dia, ambil pembaris hukum. Tak kan? Pasal apa kita semayang, kita main masjid, kita nak main rumah Allah, kita tak ada tawaduk? Pasal apa kita tak segan dengan Allah Subhanahu wa taala? Rupanya ada orang sini. Nah, pasal apa kita tak tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita boleh tawaduk kepada manusia? Kita boleh dengar perintah manusia. Nabi kata man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawaduk, yang rendah diri dia, yang khuduk pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat dia. Kemudian siapa yang waman takabbara, siapa yang takabur, siapa yang angkuh, siapa yang sombong, siapa yang bangga dengan pangkat darjat dia, siapa yang bangga dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia, dan pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan dia. Wada'ahu Allah, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan percakapan dia. Nabi sebut masajiduhum ma'amiratun wa hiya kharabun minal huda. Nabi kata masjid-masjid mereka, maksudnya kita di akhir zaman ni, Nabi kata kita berbangga dengan masjid-masjid kita. Nah, Nabi kata la taqumu as-sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Nabi kata orang-orang di akhir zaman ni, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga orang-orang ni bangga dengan masjid-masjid binaan mereka. Nah, Nabi kata apa? Nabi kata la taqumu as-sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Nabi kata tidak akan berlakunya kiamat sehingga orang-orang ni bangga dengan keadaan masjid-masjid mereka, rumah-rumah Allah yang mereka bina. Begitulah juga dengan hadis ni yang Nabi sebut masajiduhum ma'amiratun. Masjid-masjid mereka ini ramai orang datang. Amirah, mereka imarahkan masjid-masjid mereka, ramai orang, masjid cantik, ada aircon, ada semua kelengkapan ni. Tengok ni berapa alat dia ada ni. Kan? Berapa alat dia ada tahun ni. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Tapi Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata tapi sayangnya wa hiya kharabun minal huda, tapi mereka ini tidak ada hidayah di dalam hati mereka. Sebab tu tuan-tuan, siapa ada rasa apa? Hukum Islam tidak tertegak, hukum Islam tidak dilaksanakan, maksiat berleluasa, kita duk kata biar pergilah, itu bukan tugas kita, itu bukan kerja kita. Kita main sembahyang, kita imarah masjid saja. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka ini ramai, masjid-masjid mereka ni amirah, masjid-masjid mereka ni tersegam indah, hebat, ramai orang main sembahyang. Tapi sayangnya wa hiya kharabun minal huda, orang-orang yang main sembahyang ni tak ada hidayah dalam hati mereka. Ada orang tuan-tuan main sembahyang saja balik sebab dia dah faham sembahyangnya, dia tak erti apa pasal agama. Nah, kita ni pasal agama ni kalau tak ngaji, tak ada siapa erti, tiba-tiba jadi pandai. Tak akan ada siapa pun duduk di rumah tiba-tiba jadi pandai agama. Tak boleh cakap tentang agama, boleh mengajar agama. Tak sama tuan-tuan orang yang mengaji tengok dalam internet, YouTube. Tak sama kita yang duduk dalam keadaan macam ni, yang kita mengaji ni bertalaqi, yang dia sampai kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya dia macam tu disiplin ilmu. Nah, dia macam tu dalam disiplin ilmu. Saya pun baru ni pergi ziarah tok guru lama duk mengajar, dulu biasa mengaji kitab Wasail Ilmul Kalam. Jadi pergi duk mengaji, pergi jumpa dia, pergi salam dengan dia, tok guru kata, nak tolong halalkan ilmu yang ngajar kepada saya dulu. Dia kata enta tak apa dah. Dia kata enta tak apa, enta mengajar. Dia kata cuma dia kata jaga hati, dia kata jangan jadi orang yang sombong angkuh. Orang tak betul kata. Itu yang saya kata. Biasa tok guru kata lagu tu. Kata-kata tok guru pun baik, tuan-tuan, hebat. Nak orang tawaduk. Orang tawaduk tak cari dunia. Mereka ini cari akhirat. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka ini jadi orang-orang yang hebat. Sebab tu Nabi kata, Nabi kata man akrama aliman faka'annama akramani. Nabi kata barang siapa yang memuliakan ulama ni, Nabi kata dia ni seolah-olah memuliakan aku. Wa man abghadha aliman faka'annama abghadani. Siapa yang pergi duk buat benci ulama, ulama duk mengajak elok di Malaysia ni tuan-tuan, duk mengajak cantik dah di Malaysia ni, duk mengajak sampai Mesir, sampai Mekah sana tu kan. Mereka buat cari jalan supaya dia ni tak boleh mengajar. Bagi dia tak ada rugi apa tuan-tuan.
Kalau kita tak mau dia di sini, ada orang negara lain, ada kaum lain yang akan ambil dia, ada kaum lain yang akan dapat ilmu daripada dia. Selama beberapa tahun dia di sini, dia ajak ramai di kalangan mereka ni. Salah seorang saya mengaji dekat dia. Nak mengaji 10 tahun dulu mengaji dah. Nak ambil hadis musalsal, ambil hadis bersanad dengan dia. Tapi tuan-tuan, sampai di zaman ni kita tak boleh buat apa, sebab ini adalah arahan yang dibuat oleh puak-puak yang tak erti agama, dan puak-puak yang disebut sebagai dalam hadis yang seterusnya. Hak saat kita sebut, Nabi kata masajiduhum. Yang pertama tadi, la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak tinggal Islam melainkan nama. Yang pertama Nabi sebut. Yang kedua Nabi kata la yabqa minal Quran illa rasmuhu, tidak akan tinggal Quran itu melainkan resam, tulisan dia saja. Masajiduhum amiratun. Yang ketiga, masjid-masjid mereka ni cantik, indah-indah, tapi orang yang mai semayang dalam masjid kharabun minal huda, tak ada hidayah dalam hati mereka. Dan yang keempatnya Nabi kata apa? Hak ni yang kita bimbang di akhir zaman. Nabi kata ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Nabi kata ulama-ulama mereka, ulama-ulama hak jahat ni, Nabi kata ulama'uhum syarrun, ulama-ulama mereka ni yang jahat. Nabi kata man tahta adimis sama, lebih jahat daripada makhluk yang ada di bawah lapisan langit. Siapa dia ada bawah lapisan langit, ada terbang ni? Iblis, setan. Ni ulama lebih jahat daripada setan, daripada jahat daripada iblis. Nah, man min indihim takhrujul fitnah, daripada mereka ini timbul fitnah. Orang duk mengajak cantik, orang boleh ajak. Satu ustaz duk round Malaysia, boleh duk ajak, duk tarik anak-anak muda, duk main gitar tepi jalan, hak isap ganja, hak makan air, hak duk lawan race motor, dia boleh tarik tuan-tuan. Dan cuma cara mengajak dia lawak dan sebagainya, tak salah. Nabi pun melawak dengan sahabat. Kau duk buat serius ni apa semua, orang makin jerkah pasal apa nak main mengaji. Kan siapa nak main mengaji? Kita ada datang ni pun tuan-tuan, kalau kita pergi mengaji betul, bawa kitab kita laki mengaji satu-satu. Kan? Mengaji satu, ya saudaraku. Tok guru tanya kita, ni ya saudaraku siapa dia? Mampu tuang lah. Ni kalau saya ada buat lagu tu lah, aneh siapa dia saudara ni? Tak tahu. Kena tanya 4 kali, aneh tuang dengan ni kamera kali, dia buat pelari. Kan? Tanya, saudaraku, dia kata, nah, telah datang kepada kamu. Siapa datang? Mampu. Tak salah. Tok guru mengajar macam tu. Yang tu bagi orang yang picari yang dia nak mengaji secara yang macam tu. Kita ambil ilmu tu, kemudian kita adaptasi, kita tukar, kita bagi keadaan yang lebih mudah, sebab untuk masyarakat yang awam. Kan? Macam itulah juga ustaz ni duk orang Malaysia, duk mengajak cerita, dan dia dapat tarik ramai orang. Orang yang tak minat agama jadi minat agama, sebab dia nampak agama ni bukan cakap agama saja, malahan agama tu jadi hiburan dalam kehidupan dia. Oh, dia pula jadi ulama'uhum syarrun, dia jadi ulama jahat. Betul petikai pula artis-artis ni yang asal dulu ni, dulu mereka tu pakai buka atau apa semua ni, kemudian mereka jadi baik, dan orang bagi penghormatan, panggil ustazah dekat mereka. Tak apalah, sekurang-kurangnya mereka ni untuk motivasi jadi baik. Kan mereka ni asal hak buruk jadi baik. Ni dia ni hak ustazah ni, hak ustazah pakaian asal elok pergi jadi pakai teruk. Macam apa? Saya bukan nak buat fitnah, saya tengok sendiri. Kenuri dibaling depan saya ni, tak jauh. Nah, depan saya dia pakai, Allahu Akbar. Artis pakai elok lagi, artis hak berubah jadi baik pakai elok. Pasal apa jadi macam tu? Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama, min indihim takhrujul fitnah, daripada mereka ini timbul fitnah. Ada satu orang lagi ulama mangkap dalam Malaysia ni, dia panggil ulama syarruhum ni. Tuan-tuan tahu apa dia kata? Kita akan tengok Kelantan buat. Kita akan tengok mereka buat ni macam mana mereka nak buat. Betulnya dah hang reti, hang ada jawatan dalam kerajaan. Awak tak salahkah? Saya insya-Allah, saya dah dengar kata Kelantan nak buat hukum hudud. Saya akan turun dan bersama-sama bincang, dan saya nak ikut cara mereka. Mungkin kita akan boleh buat negeri ke negeri. Dia berani kan cakap begitu. Pasal apa dia tak cakap macam tu tuan-tuan? Pasal apa dia tak cakap macam tu? Dia tergolong dalam golongan ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Nah, ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Mereka ini ulama-ulama yang jahat, yang lebih jahat daripada makhluk yang ada di bawah langit. Ni malah ni kata kat ulama jahat lah. Nah, min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu, dan kemudiannya apa yang mereka fitnahkan itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Hak ni yang jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah hadis kita pada malam ni. Nah, hari kita sambung
kitab kita yang seterusnya. Hari itu kita dah baca muka surat 75, itu ayat yang ke-28 pada surah Yasin. Itu permulaan tentang azab bagi mereka yang mendustakan Rasulullah. Setelah ayat yang kita baca itu 13 sampai 27, dia menceritakan tentang ashabul qaryah yang mereka ni ingkar kepada Allah. Maksudnya detail dia bagi. Dia cerita, dia hantar dulu pengajaran, kemudiannya Allah Subhanahu wa taala barulah hantar azab. Macam tu juga kita ni duk bagi peringatan di masjid, di dalam Quran duk bagi peringatan, dalam hadis duk bagi peringatan, dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para alim ulama diberikan peringatan. Sampai kepada kita ni, tapi kita masih lagi duk mendustakan ayat-ayat Allah, tak mau ikut betul-betul ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dah tunjuk contoh kepada kaum-kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka. Kita sambung pada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala hantar. Itu kita baca ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya yang sesudah mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu menurunkannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tak perlu hantar pun malaikat-malaikat mai, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya hantar dalam bentuk macam kita cerita itu tentang kaum Ad. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Allah Subhanahu wa taala hantar puting beliung ataupun angin kuat. Allah Subhanahu wa taala hantar puting beliung musnahkan kaum Ad dengan satu puting beliung saja. Kan kaum Ad ni, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Kaum Ad ini mereka adalah satu puak yang tinggal di satu kawasan nama dia Iram. Iram ni satu tempat bukit berpasir tinggi. Kan kaum-kaum Iram ni Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kepala mereka ni besar kecil sikit pada meja ni. Kepala besar, tak kaki tangan ni panjang, berhasta. Dan mereka ni adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam, mai ku anak Nabi Nuh yang nama dia Sam. Keturunan anak Nabi Nuh alaihi salam. Dan mereka ni orang besar dan kuat. Jadi disebabkan kekuatan dan bahasa besar, bahasa hebat mereka ni, mereka cabak Nabi Hud alaihi salam. Bila Nabi Hud alaihi salam ajak mereka ini sembah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan agama budaya itu sembah berhala, mereka ini cabak Nabi Hud alaihi salam. Wahai Hud, dia kata mana dia? Malaikat. Malaikat yang disebut sebagai al-malakul muwakkilun, malaikat yang kata wakil daripada Tuhan yang hantar mai. Kemudian Nabi Hud alaihi salam kata hamba jangan cabak Tuhan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kata aku tak perlu untuk menghantar kepada kaum Ad ini bala tentera daripada malaikat, tapi cukup hanya dengan aku menghantar satu puting beliung. Allah hantar satu puting beliung musnah kaum Ad ni. Jadilah mereka seperti mana usain ka usais sail. Musnahnya kaum Ad ni, jadilah mereka macam mana sampah sarap, macam mana sampah sarap selepas banjir. Usais sail, lekat habis ni di dinding-dinding, di tiang-tiang kaum Ad. Betul Allah kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah kamu tidak melihat bagaimana telah berlaku kepada kaum Ad ni? Iram zatil imad, iaitu mereka ini puak Iram yang mereka ini mempunyai tiang-tiang besar yang kokoh. Jadi maksudnya rumah mereka ni dibuat daripada tiang, istana mereka dibuat daripada tiang, trademark mereka tiang-tiang besar, tiang-tiang kokoh. Nampak kata kuat binaan mereka. Allah Subhanahu wa taala musnahkan kaum Ad ini. Dan kemudian ini kita sambung, kaum Samud pula dibinasakan dengan petir. Allah hantar petir saja. Tadi petang pukul 5.30 petir kuat. Nampak mai teringat cerita kaum Ad, kaum Samud nak baca mana ni. Saya dengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah. Dia kata maka adapun dia kata Samud, dia kata ataupun kaum Nabi Saleh, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau dahsyatnya. Ini pun sama puak yang cabar Tuhan. Sama juga kita tuan-tuan, kita ada juga yang duk cabak Tuhan. Kita hadap mengaji ni tak apa. Hak tak mengaji ni tuan-tuan dia cabak Tuhan. Baru ni bila berlaku banjir di Perlis, saya pergi lah tu ni ziarah kawan-kawan sahabat. Ada yang duk bonang. Bonang jadi Malik Maidin pun ada. Duk bonang kot lah tu. Naik main dia tahu lama tak bonang, dia tak syok juga. Tapi kalau tahun ni syok lah dia tak, kalau main lagi banyak tak tahu dia tak. Kemudian ada satu kumpulan ni
buat kenyataan media dah dalam Sabah dah. Nah, buat kenyataan, dia kata kita bersedia, kita ada angkatan sebanyak 1,500 orang bersedia untuk menghadapi banjir. Tuan-tuan, mengaji tang mana cakap gitu? Ui, nak menghadapi banjir 1,500 orang, boleh buat apa? Boleh buat apa? Nak menghadapi banjir 1,500 tu, cakap tu kena jaga. Orang-orang mengaji. Nah, cakap tu kena jaga. Sepatutnya dia kata kita alhamdulillah 1,500 orang kita telah melaksanakan solat hajat. Dia tahu mana boleh ni, lekeh ni zaman Nabi boleh lah. Zaman Nabi Musa boleh lah. Dia tapi duk panggil semayang hajat, minta hujan turun, minta hujan berhenti. Dia kata ni zaman milenium. Dia kata zaman milenium. Dia kata takkan kita nak minta lagi dekat Tuhan. Dia kata kita bersedia dengan jentera, dengan kekuatan yang ada. Tuan-tuan ni, ni kaum ni macam kaum Samud, kaum Ad zaman moden ni, kita ni boleh kata macam tu. Dia kata kita bersedia menghadapi banjir. 1,500 orang jentera telah kita sedia. Patutnya 1,500 orang ni panggil kita buat semayang hajat. Kita buat setelah 1,500 orang kita buat semayang hajat, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kalau boleh alihkan, supaya jangan bagi kita ni kena, kita tak mampu nak lawan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut macam tu, tuan-tuan. Bukan duduk cakap sombong, bersedia. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka adapun Samud ataupun kaum Nabi Saleh, maka mereka ini telah dibinasakan dengan petir yang melampau dahsyatnya. Puak kaum Nabi Saleh ni yang masa kita bisa baca itu ni, kita bisa cerita dah tentang kaum Nabi Saleh yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai Nabi Saleh alaihi salam. Hantar Nabi Saleh ni, Nabi Saleh ajak dia beriman kepada Allah supaya sembah Allah. Akhirnya dia cabak Nabi Saleh, kalau betul Saleh hang ni utusan Tuhan, kalau boleh kami nak tengok unta keluar pada batu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa Nabi Saleh. Nah, kalau ikut Tuhan ni boleh azab terus dah. Hampa minta banyak macam-macam, pelingkup buang. Tapi Tuhan bagi lagi. Sebab Nabi dia minta. Nabi Saleh minta dekat Allah keluar unta. Bila keluar unta, Nabi Saleh pesan dah dekat depa ni, hampa jaga unta ni, unta dari Allah ni. Unta ni mai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Unta Allah, hampa jangan duk buat lebih kurang. Unta ni unta merah mai daripada syurga. Tapi puak-puak ni ketegak, tuan-tuan. Akhirnya depa bunuh unta tersebut. Depa bunuh unta tu, depa panah, hak seorang lagi lari sembelih tembah tengkok unta. Mati unta tu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan, bagi dekat depa masa 3 hari. Nah, 3 hari ada riwayat mengatakan hari pertama muka depa ni bertukar jadi merah. Ni muka tukar jadi merah. Hari kedua muka tukar jadi biru. Nah, tak tahu jadi biru kan. Hari yang ketiga tukar jadi hitam. Lepas tukar jadi hitam, Allah hantar petir yang kuat, putih jantung, mati bergelimpangan. Puak-puak kaum Samud ini, Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan mereka. Begitulah kehancuran umat-umat terdahulu. Ada yang dibinasakan dengan ribut kencang seperti kaum Ad, ribut kencang tu puting beliung. Ada yang dimusnahkan dengan petir seperti mana kaum Samud. Ada yang dimusnahkan dengan banjir besar seperti mana kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan ada yang ditelan bumi. Siapa dia? Ditelan bumi ni. Ada buat Rozal Pati ni nak kena telan bumi. Nah, ada darai ni, ada pondan ni, puak ni nak kena telan bumi. Pondan pula diluluskan di Malaysia. Nah, jadi kita pun bimbang. Tengok orang perempuan pakai telekung, kita pun nak risau. Tengok, ni lelaki ke perempuan? Tengok orang jantan pakai baju elok apa semua, kan? Tengok muka nak macam Razif sikit, tengok pompang betul-betul, kan? Tengok memang betul, tu jantan. Tu kita jadi pening, kita jadi bimbang, jadi takut. Dan kemudiannya ditenggelamkan dalam laut seperti mana kaum Firaun. Kaum Firaun ni ditenggelamkan dalam laut. Dan kemudian dikirim pula burung pemusnah yang nama dia burung ababil dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjuk contoh yang banyak di dalam Al-Quran. Maka kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita dan nak suruh kita ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni muhasabah diri kita. Kita lihat ke dalam diri kita, adakah kita ni betul-betul buat kerja ni kerana Allah. Tentu ada satu kisah yang kita boleh ambil pengajaran, kisah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sahabat-sahabat Nabi yang berperang. Sebab tu kita jaga jangan duk cabak malaikat ikut dan.
Jangan duk cabang Allah Subhanahu wa taala ikut dan, sebab Allah Subhanahu wa taala boleh mengutuskan malaikat-malaikat dia. Tengok di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, di dalam kitab sahih dia, cerita tentang bab syuhudul malaikatu badran. Nah, tentang cerita tentang kebenaran yang berlaku tentang pertolongan malaikat pada peperangan Badar. Nah, di dalam peperangan Badar ni kalau tengok 300 lebih saja umat Islam, 312 umat Islam nak bertemu dengan 1000 kaum musyrikin. Puak musyrikin ada 1000. Tu pun sebenarnya ramai lagi, tapi dia tak main, dia main 1000 saja. Musyrikin yang ramai pada ketika tu, dan mereka boleh minta bantuan daripada negara-negara lain yang berhampiran dengan Mekah pada ketika tu, tapi dia tak minta bantuan lah, sebab mereka pun dah cukup kuat tentera musyrikin ni dengan 1000 dan kelengkapan perang. Orang Islam, umat Islam yang berperang bersama dengan Nabi dalam perang Badar ni tak cukup alat perang dan tak cukup orang. 312 orang pergi perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit pun tak takut dan gentar. Tapi Nabi berdoa kepada Allah sebelum berlakunya peperangan Uhud, peperangan Badar ni. Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan dan bantuan. Pada ketika itulah ada hadis yang menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok malaikat yang turun, beribu-ribu malaikat, beratus-ratus malaikat turun dengan berpakaian sabah hijau. Nah, sabah hijau ni bukan reka lah, warna tu memang macam tu. Nah, sabah hijau turun, malaikat ni turun mereka ni dalam keadaan pakaian mereka ni sabah hijau. Dan salah satu malaikat yang naik kuda tunggangan yang nama dia, kuda tu nama Haizum. Siapa malaikat ni? Saya kita cerita. Kemudiannya datang seorang sahabat dalam perang ni, duduk tengah-tengah perang ni, dalam perang Badar ni, tiba-tiba seorang sahabat nama dia Muaz bin Rafi'ah. Muaz bin Rafi'ah ni duduk tengah-tengah perang, tiba-tiba dia tengok ada satu orang terpelanting, kemudian dia pergi tengok orang musyrikin, muka pecah, kepala pecah, muka terkoyak, okay? Muka terkoyak. Dan selepas tu dia berjalan lagi, pergi duduk perang lagi, duduk tengah-tengah perang ni pula dia tengok ada lagi 2-3 orang yang kena, tapi dia tak tahu siapa buat. Dan kemudian mereka ni selepas habis perang pergi berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, dia kata, kami ada beberapa orang di kalangan kami yang kami tengok benda-benda pelik. Ada orang yang naik satu kuda, seorang pemuda kacak naik satu kuda, dan kuda tu pula kuda yang kami jarang tengok. Pelik kuda ni, kuda yang cukup gagah. Seorang pemuda yang sangat kacak, tampan, bersih pakaian dia. Kita masuk dalam perang ni tuan-tuan, mana ada pakaian bersih, mesti cedera apa semua. Dan di tangan dia ada cambuk cemeti. Dan apabila dia lalu di kawasan tu, dia pukul dengan cemeti dia, kepala pecah, dan kemudiannya tengkorak ni pecah habis, muka ni terkoyak habis. Jadi itu Nabi kata itulah Jibril alaihi salam yang naik satu tunggangan, nama dia kuda dia nama Haizum, yang telah diberikan khas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, boleh lawankah malaikat? Kita duk hebat-hebat sangat ni, malaikat malaikat maut ni. Tak ada main Haizum ni dengan kuda perang ni. Main malaikat maut ni pi bungkus kita. Kan, bungkus mati gitu saja. Dia tak boleh buat apa dah. Allah Subhanahu wa taala begitulah juga apabila Sayyidina Abbas sendiri. Sayyidina Abbas dia ditawan di dalam peperangan Badar. Jadi bila dia sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa balik di Madinah, sampai di Madinah, dia cerita, dia kata, kemudian Nabi tanya, siapakah yang tawan kamu? Wahai Sayyidina Abbas. Siapa Sayyidina Abbas? Pak menekan Nabi. Wahai Sayyidina Abbas, siapa yang tawan kamu? Dia kata, aku ditawan oleh seorang lelaki yang tinggi watak dia, tinggi perawakan dia, handsome, kacak, badan dia steady. Kemudian dia duduk di atas sekok kuda yang kuda pun aku tak pernah tengok kuda pergi perang lama dah. Sayyidina Abbas pun kaki perang. Kita ada buat kemah. Kita ada buat kemah, duk jual tanah apa kat orang, lepas tu nak buat perang pergi tetap orang. Dia kata naik kuda, dia kata. Dan kemudian Nabi SAW kata dekat pak menakan dia, kalau hang nak tahu, itulah Jibril alaihi salam yang dia naik kuda tunggangan yang nama dia Haizum. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kata dah, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala boleh berikan bantuan dalam macam-macam bentuk. Allah Subhanahu wa taala boleh hantar malaikat dia. Dan di dalam peperangan Badar juga Allah Subhanahu wa taala juga perkenankan doa iblis. Iblis minta, iblis juga nak turut serta di dalam peperangan Badar.
Iblis mai dan dia merupa dalam bentuk Suraqah bin Malik. Ni Iblis. Nah, dia mai merupa dalam bentuk Suraqah bin Malik, dan kemudian Suraqah bin Malik ni dia ni pi dekat tentera Islam, pi duk lawan juga. Dan pada ketika itu dia ditangkap oleh seorang sahabat, dan seorang sahabat nama dia Al-Haris bin Hisham. Al-Haris bin Hisham ni tangkap Suraqah bin Malik. Nah, dia tahulah Suraqah bin Malik ni dia kenal. Kemudian Suraqah bin Malik ni bukan kuat tahu mana pun, berani pasal dia ada geng je. Dia lepas tangkap, tiba-tiba Suraqah jadi kuat, tendang dada dia. Dia pun cerita dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi aku dapat tangkap seorang musyrikin, nama dia Suraqah bin Malik. Dia kata, Al-Haris ni cerita dekat Nabi. Kemudian Nabi kata, kalau nak tahu, itulah Iblis yang merupa dalam bentuk Suraqah. Dan kemudiannya Suraqah bin Malik ni yang kata jangan jadi Iblis ni, dia lari, kemudian dia terjun laut. Dan dia ceritakan, sebelum tu dia ceritakan kepada puak-puak musyrikin. Dia kata, tadi aku melihat, dia kata, nah, Suraqah bin Malik cerita dekat puak-puak musyrikin. Dia kata, sewaktu aku berada di dalam perang tadi bersama-sama dengan kita semua dalam perang, aku tengok mai kumpulan-kumpulan tentera yang tak tahu mai daripada mana. Muhammad ni import daripada mana. Dia tak abang itu malaikat. Dan mai satu orang yang lebih hebat, dia kata naik kuda besar, dan aku kenal kuda tu nama dia Haizum. Dia tahu malaikat Iblis ni, dia tahu yang tu lah malaikat Jibril. Dia pun tuang lari takut dekat malaikat Jibril, sebab malaikat Jibril kenal dia. Dia kenal lah makhluk-makhluk yang sama jenis macam depa ni. Dan pada ketika itulah Nabi SAW bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan apa saja, dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan pertolongan. Maka tidak perlulah menghantar pasukan tentera daripada kalangan malaikat untuk menghancurkan mereka yang kufurkan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya boleh hantar. Dekat puak-puak Badar ni pun Tuhan boleh hantar, tak perlu hantar malaikat. Tuhan boleh bagi musnah sendiri. Tapi ada hikmah di sebalik dia. Memadailah dengan hanya menghantar ribut kencang, petir dan sebagainya. Kerana penghantaran pasukan tentera di kalangan malaikat kebiasaannya dilakukan untuk menolong Rasulullah SAW, kerana ia merupakan keistimewaan khusus yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Seperti pasukan tentera malaikat yang dikirimkan untuk menolong Rasulullah SAW di dalam peperangan Badar dan juga peperangan Ahzab, yang kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan. Di dalam peperangan Ahzab ni tak ada perang lagi, Allah hantar mai malaikat musnahkan habis tentera-tentera Ahzab. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah juga apa yang berlaku waktu di Thailand. Nah, di Thailand ada satu kumpulan duduk di dalam masjid depan ni duduk tengah zikir. Tiba-tiba mai tentera kafir mai nak musnahkan masjid, tembak. Tapi ada cerita yang dibawa, mai cerita kata bahawa depa tembak peluru tak sampai. Tembak peluru tak sampai. Tapi akhirnya siapa yang merosakkan, siapa yang boleh tembus masuk? Orang-orang munafik di kalangan orang-orang Islam. Yang ni yang bahaya. Sebab tu dah Allah buh orang-orang munafik ni dalam neraka yang paling bawah. Sebab tu Tuhan letak neraka paling bawah dekat orang-orang munafik, sebab mereka ni duk buka jalan bagi rosaknya, musnahnya orang-orang Islam. Nah, begitulah berlaku di zaman Nabi SAW. Sebab Nabi SAW kalah di dalam perperangan Uhud sebab timbulnya golongan-golongan munafik di dalam kumpulan-kumpulan Islam pada ketika itu yang memusnahkan kumpulan-kumpulan dan tentera-tentera Islam di dalam peperangan Uhud. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni adalah Allah telah menzahirkan kemurkaannya terhadap golongan yang mendustakan Rasul-Rasulnya dan menzalimi pejuang-pejuang agama dia dengan menurunkan azab. Banyak tentera Allah meliputi tentera langit dan bumi, dan tiada siapa yang mengetahui berapakah bilangannya dan apakah tentera-tenteranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Al-Mudaththir ayat 31. Dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia sendiri, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum mengakhiri kuliah kita pada malam ni, saya nak memberikan peringatan kepada tuan-tuan dan jadikanlah sebagai amalan harian kita. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebut tentang siapa yang nak supaya muka dia ni berseri-seri di hari akhirat esok.
Siapa yang mau wajah dia ni berseri-seri di akhirat esok, Nabi SAW menyebut, man qala la ilaha illallah kullu yawmin mi'ata marratin jaa yawmal qiyamati wajhuhu ala daw'il qamari lailatal badri. Nabi SAW sebut, Nabi kata, man qala la ilaha illallah, siapa-siapa di kalangan kita yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah 100 kali pada setiap hari. Nah, jadi kita nak ubah yang kita duk main WhatsApp, duk main telefon sambil bawa kereta, tuan-tuan, zikir 100 kali sehari. Ada orang pula pandai-pandai, dia tahu tak boleh ustaz, kita duk zikir ni dia panas badan. Ngaji tak mana tu. Panas badan dah, macam-macam dakwaan. Hak tu pasal lain, hak tu dia niat nak jadi kebaik. Hak tu biduk niat nak jadi kebaik, la ilaha illallah, minta kat Tuhan supaya jadi kebaik. Itu boleh jadi panas semua dah. Dia pasal campur dengan jin setan. Ni kita buat kerana Allah. Man qala la ilaha illallah kulla yawmin mi'ata marratin. Nabi kata, siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah 100 kali pada setiap hari, nescaya ia datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dia berseri. Nah, jaa yaumal qiyamati wajhuhu ala daw'il qamar. Berseri ni macam mana bercahayanya laksana bulan. Muka ni mai laksana bulan. Engkau laksana bulan. Nah, dia mai dalam keadaan muka kita ni nadarallahu mra'an. Allah Subhanahu wa taala akan mencahayakan wajah seseorang. Nah, dia ada macam bentuk orang yang zikir, Allah akan cahayakan wajah dia. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, Allah akan cahayakan wajah dia. Dan kita ni semua tuan-tuan, esok bila sampai di mahsyar esok, Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada orang-orang mukmin supaya sujud. Nah, orang-orang mukmin Allah Subhanahu wa taala suruh sujud. Dan pada ketika itu tuan-tuan, ada di kalangan orang mukmin yang tidak dapat sujud, dan dia berdiri bersama-sama dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Yang ni yang kita bimbang. Jadi sekurang-kurangnya kalau sekiranya kita ni kurang amalan-amalan lain, jadikanlah amalan ini sebagai amalan harian kita, iaitu kita ni berzikirlah dengan kalimah la ilaha illallah tiap-tiap hari 100 kali. Nah, 100 kali mulai hari ni. Sehari naik kenderaan esok ni, sebut la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Telefon off tak tepi. Kan, ni duk kira WhatsApp ya. Sampai Nabi sebut dah. Nabi kata, illa la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal Quran melainkan resam dia. Quran tak baca dah. Nak kira duk telefon dia. Tangan di tangan ni telefon sedia. Nak di tangan ni telefon sedia. Line tak ada ni maki habis. Maki orang ni, dia kata apa kau lain tak ada apa semua ni, kita jadi putih hubungan. Jadi dia tak duduk. Dia tak duduk, tapi dia tak baca Quran, dia tak baca ayat-ayat Allah, dia tak ada rasa apa-apa. Sebab apa? Dia tak ada rasa segan dengan Allah, dia tak ada rasa rindu kepada Allah, dan dia tak ada rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup besar. Dan kemudiannya siapa yang baca, Nabi kata wajhuhu ala daw'il qamar lailatal badri. Dan dia kata dia ni muka dia bercahaya seperti mana bulan 14 hari. Muka cahaya jadi macam bulan 14 ke 15 hari itu bulan naik. Jadi muka dia akan jadi cahaya macam tu. Jadi tuan-tuan bayangkan muka kita duduk atas dunia ni pun, hak pakai Fair and Lovely ni, hak makan collagen, muka pun tak boleh jernih cahaya macam tu. Kan? Ambil lampu suluh pun muka jadi merlit pasal minyak banyak, kolesterol. Tapi kita duduk di akhirat esok, muka-muka yang Allah boleh kenal ialah orang yang sebut perkataan la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, jadikanlah sebagai amalan harian kita, dan mudah-mudahan apa yang kita mengaji hari ini, apa yang kita muzakarahkan pada hari ini mendapat rahmat dan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan kita boleh ambil pengajaran daripada cerita yang saya ceritakan kepada tuan-tuan tadi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.